Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 17 pada baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Ke-12 daripada fardu sembahyang itu ialah duduk antara dua sujud. Rasanya Siti dah ni sunat sekalipun. Jikalau sembahyang sunat sekalipun mesti kena duduk di antara dua sujud. Dan bagi duduk antara dua sujud ni 3 syarat. Biasa bila dia datang ke dengan kata jikalau sembahyang sunat sekalipun ni, ni kita ada khilaf lah ni pada masalah sembahyang sunat. Dan baginya 3 syarat. Yang pertama bahawa adalah ia duduk itu duduk betul. Duduk betul maksudnya duduklah. Duduk yang dipanggilkan duduk. Sama ada iftirash ataupun tawarruk ataupun duduk dengan cara bersela, asal dikatakan duduk. Tetapi hak lebih afdalnya duduk antara dua sujud ni ialah duduk iftirash. Kedua, bahawa jangan dipanjangkan akan dia akan duduk itu, yakni tidak boleh dipanjangkan lebih daripada bacaan wajib tahiyat. Gitu. Tidak boleh dipanjangkan dia. Apa tak boleh dipanjang? Sebab dia rukun pendek. Sama hukum pada i'tidah. Ni. Bapa duduk antara dua sujud dia duduk i'tidah, berdiri pada i'tidah tu tak boleh dipanjang kerana illah dia, sebab kerana bahawa keduanya iaitu duduk duduk antara dua sujud dan i'tidah itu rukun yang pendek. Kita dah sebut dah. Jadi solat tu ada yang pendek, ada hak panjang. Jadi rukun pendeknya pada masalah duduk antara dua sujud dan i'tidah tak boleh dipanjangkan. I'tidah tak boleh kita berdiri lebih daripada bacaan Fatihah. Adapun duduk antara dua sujud tak boleh kita duduk lebih daripada qadar bacaan tahiyat yang wajib.
Tahiyat wajib itulah daripada at-tahiyah hingga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun hak kemudian tu hak tu selawat. Ya jadi panjang pula sebab kita selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tu pula jadi panjang. Baik. Sini. Kerana keduanya itu rukun yang pendek, maka jika dipanjangkan baginya lebih daripada zikirnya yang disuruh, lebih daripada hak zikir antara dua sujud tu lah, akan qadar sekurang-kurang tasyahud. Kita pergi baca, orang panggil hak duduk antara dua sujud tu, hak dia suruh kita pergi lebih daripada sekurang-kurang tasyahud pada duduk antara dua sujud itu. Maka batal lah solat kita. Kerana bahawa keduanya itu rukun yang pendek, maka jika dipanjangkan baginya lebih daripada zikir yang disuruhkan qadar sekurang-kurang tasyahud pada duduk antara dua sujud itu. Jadi kalau kita pergi lebih daripada itu, maka duduk kita tu nak jadi kepada rosok. Dan diketahuinya lagi, disengajanya batallah sembahyangnya. Tu ada beberapa syarat. Maksudnya dia baca lebih daripada dia duduk lebih daripada qadar baca tasyahud yang wajib. Kemudiannya dia tahu kata tak boleh duduk lama. Kemudian dia sengaja untuk duduk lama, maka batallah sembahyangnya. Jadi kalau kata dia tak sengaja ke ataupun dia tak tahu ke, maka itu dimaafkanlah. Baik. Ketiganya daripada syarat untuk sah duduk antara dua sujud ni, hendaklah duduk antara dua sujud itu dengan disengajanya. Ya bangkit tu dengan sengaja. Bukan kata bangkit dengan tak sengaja. Contohlah, kita kata dia sujud tadi tu dalam keadaan ada benda tajam, kemudian dia pun bangkit terkejut. Tu tak jadi. Sujud dia pun tak jadi. Sebab bagi nak sah sujud dia kena ada sekurang-kurang tamakninah. Sekarang tak ada sekurang-kurang tamakninah. Kemudian dia bangkit tu pun bukan tidak dengan sengaja. Maka dia kena sujud kembali. Maka jikalau terlanjut duduknya tiada sah dilakukannya, jadi kalau katakanlah dia kata saat ni, maka jikalau terlanjut duduknya telacagi, tiada sah dilakukannya hanya duduk antara dua sujud tadi. Seumpama misal yang kita bagi tadilah, dia bangkit tu dengan keadaan tidak dia tujuan untuk duduk antara dua sujud. Dia nak ibadat kita dalam solat ni, tindak tanduk kita ni mestilah di dalam keadaan kita sengaja, kita sengeling, kita kosak. Sebab tu di awal-awal lagi dah perbuatan ibadat solat tu kena ada kosak, ta'arud dan ta'yin. Ada kosak, maksudnya kita menyahaja ke perbuatan saat ni, barulah sah ibadat. Ke-13 daripada rukun solat, daripada fardu sembahyang itu, tamakninah di dalam duduk antara dua sujud itu. Dan baginya syarat yang satu, mana? Seperti barang yang tersebut dahulu, mana? Iaitu menetapkan segala anggota kita. Jadi sebab itulah atas setengah ulama kira jadi 17 rukun sembahyang ni. Ada setengah kata 13 tu guna jadi 13 rukun sebab empat rukun hak tamakninah pada dia ni dia kira sekali. Iktidal serta tamakninah, duduk antara sujud serta tamakninah, duduk antara dua sujud serta tamakninah,
rukuk serta tamakninah. Jadi bila dia kira sekali, maka jadi 13 rukun. Ada setengah ulama dia kira suku, maka jadi 17. 13 tambah dengan 4. Boleh. Ni dia kira 21 dah. Lagu mana boleh 21? Dia tambah mari mana lagi 4 rukun tu. Tu cuba kita tengok. Ke-14 daripada fardu sembahyang itu sujud yang kedua. Padahlah pun nampak dia kira jadi 21 tu. Sebab sujud tu pun dia kira 2 kali dah. Biasa setengah ulama sujud tu dia kira sekali lah serukun walaupun 2 kali kena buat. Lepas tu dia akan kira tamakninah pula ni. Rukun yang asing. Jadi 2 dah situ tambah daripada rukun hak biasa kita belajar 17 tu, dah tambah dah 2. Nampak dah? Lepas tu hak 2 lagi tu, dia tambah hak baru ni lah. Hak baru ni tu masalah qasak. Kalau dalam kitab lain, qasak saat ni tu dia letak pada bicaraan niat. Tetapi dalam kitab ni dia kata syarat ketiganya kena ada muqaranah. Muqaranahkan takbir dalam niat. Tu jadi tambah so lagi. Baik. Jadi berapa dah tu? 2. 17 saat ni tambah 2 tambah dengan 1, 20 dah. Lepas tu kita tengok pula depan lagi. Mana so lagi dia tambah. Daripada kebiasaan ulama lain kira saat ni. Jadi sebab tu kita kata nak letak berapa pun tak apa atas kira ulama lah. Bukan kata letak berapa pun tak apa, jangan siapa tak cukup ataupun pergi letak hak sunat jadi rukun. Tu salah lah. Atas pengira Baik, ke-14 daripada fardu sembahyang itu sujud yang kedua. Dan adalah kaifiatnya, cara bagi sujud kedua ni, dan syaratnya seperti sujud yang pertama. Sujud pertama berapa syarat dia sebut? 8. Maka sujud kedua pun samalah, 8 syarat dia. Berapa anggota kena letak? 7 anggota hak wajib. 2 tapak jari kaki, sebelah kanan sebelah kiri. Banyak mana tak ada masalah, asal ada satu juzuk saja yang kena. Lutut pun sama, tapak tangan pun sama. Dia dahi. Cuma bezanya pada anggota lain wajib hanya dihantar, diletak. Sama ada terbuka atau tertutup tak apa. Kalau nak terbuka nyanyalah kita kena selak sokmo kain, moga lutut nak kena terbuka. Jadi masalah lutut ke, tapak kaki ke, tapak tangan ke tak ada masalah. Kita nak pakai stocking ke, stongeng ke tak ada masalah. Yang mestinya dahi ni wajib dihantar serta terbuka serta kena tekankan sedikit. Bukan genyeh kalau orang sengaja genyeh tu tak boleh lah. Tu tak disuruh. Hak disuruhnya hanya ditekankan sedikit. Lagu mana tekankan sedikit? Kira-kira kalau adanya span ke, benda tu jadi kepek, jadi kepek. Jadi kau dah tu je lah. Jadi dia tak sih kita sujud tu dalam keadaan bobo sujud. Sekadar kena saja tempat sujud dia tak sih gitu, tidak sah. Sebab mungkin saja ada orang buat gitu. Sekadar letak saja tak boleh, kena tekan sedikit. Orang panggil beratkan kepala dia, kena beratkan kepala dia. Baik, ke-14 sujud kali yang kedua. Ke-15 daripada fardu sembahyang itu tamakninah di dalam sujud yang kedua. Dan baginya satu syarat, tamakninah syarat sajalah, iaitu kita kena tetapkan anggota badan kita. Iaitu tetapkan segala anggota tubuh badan musalli. Dan ke-16 daripada fardu sembahyang itu duduk bagi tahiyat akhir. Kalau hak kitab lain pun ya kira ni duduk tahiyat akhir tu. Baca tahiyat akhir itu suku, duduk bagi tahiyat akhir itu suku pula. Dan duduk di dalam membaca selawat, dan duduk di dalam memberi salam yang pertama. Ni. Jadi hak di sini dia bagi 21 rukun sembahyang. Kita boleh kira 23 rukun pun boleh ni.
Macam mana? Tadi dia kata duduk bagi tahiyat akhir dan duduk bagi selawat, dia duduk bagi memberi salam. 3 benda. Jadi kalau kita nak buat kira dengan 23 rukun kan, kita kira sukulah. Duduk bagi tahiyat akhir, rukun ke-16. Rukun ke-17, duduk bagi selawat. Rukun ke-18, duduk bagi memberi salam. Maksudnya tak ada masalah pada nisbah pengiraan itu boleh saja. Jadi 23 rukun, tak apa. Nak sebut 23 rukun semaya apa boleh, asal jumpa kira saja. Tak asalnya sebut banyak-banyak tak jumpa kira. Lepas tu kita kira juga hak sunat dalam hak rukun. Tu salah lah. Dak akad tangan pada takbir, tu sunat. Bahkan hak tu sunat hai'ah, tak sampai pada sunat aba'ah pun. Kalau sunat aba'ah, kalau kita tinggal atau tertinggal sunat sujud sahwi. Kalau sunat hai'ah tak disunatkan bagi sujud sahwi. Tu beza aba'ah dan hai'ah. Jangan tukar muakkad dengan ghairul muakkad. Hak tu jenis-jenis solat sunat. Ada hak muakkad, ada hak ghairul muakkad ibadat tu. Hak dalam ibadat solat kita, sunat hai'ah dengan sunat aba'ah. Dan duduk dalam membaca fardu, mana sini? Dan baginya 2 syarat duduk tahiyat akhir ni. Duduk tahiyat awal sunat aba'ah. Duduk tahiyat akhir ni ada 2 syarat. Mana? Pertama duduk betul, asal nama duduk, tetapi yang afdalnya pada duduk tahiyat akhir ni iaitu kita duduk cara tawarruk. Tawarruk lagu mana? Iaitu didiri ke tapak kaki kanan, tapak kaki kiri dihulur keluar di bawah kaki kanan, de papai punggung bersentuh pada lantai. Dan duduk dalam membaca selawat, dan duduk dalam memberi salam yang pertama. Dan baginya 2 syarat. Pertama duduk betul, kedua sengaja duduknya itu. Dia bangkit daripada sujud tu, dia bangkit kepada duduk antara 2 sujud tu, dia sengaja sengeling. Supaya saat ni jugalah, kalau dia orang panggil ternaik ke atas dia nak memang sengaja dia bangkit tu untuk duduk bagi tahiyat akhir. Dan qala al-musannif rahimahullah taala, dan ke-17 kalau kitab Jawi tu ada terjatuh lafaz belas. Ke-17 daripada fardu sembah iaitu membaca ke tahiyat akhir. Mana tahiyat akhir? Daripada at-tahiyat hinggalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat akhir. Allahumma salli Muhammad wa alaihi wasallam. Hak tu rukun yang lain iaitu selawat ke atas nabi. Dan baginya bagi baca tahiyat akhir ni 12 syarat. Comel di sini ni. Musannif buat mari satu persatu supaya kita mengamati. Supaya dengan baca Fatihah baru ni pun musannif kita datangkan secara detail syarat bagi nak sah Fatihah. Ni syarat bagi nak sah tahiyat. Kalau Fatihah tu kena jaga 14 tasdid dia, kena jaga 142 huruf dia. Tu detail dah tu. Kalau kitab lain jarang nak sebut berapa bilangan huruf-huruf Fatihah ni pun jarang dah nak ada. Baik. Mana dia kata 12 syarat bagi nak sah rukun bacaan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir pun boleh, tahiyat akhir pun boleh, sama. Panggil tasyahud sebab ada asyhadu tasyahud lah. Tahiyat sebab kata at-tahiyat. Boleh berlaku. Dia ambil juzuk daripada bacaan tersebut, dia buat nama. Ada orang panggil tahiyat, ada orang panggil tasyahud. Betul berlaku, tak payah nak bala. 12 syarat. Pertama, hendaklah ada ia memeliharakan daripada segala hurufnya. Huruf tahiyat saat ni. Dan adalah huruf tahiyat yang wajib itu 109 huruf. Muncul dia berayat ni. Hak wajib. Hak kita duk baca ni, hak siapa hak sunat dah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tu siapa hak sunat dah. Kalau hak seingat kita, cuba tengok dalam kitab
kitab yang besar sikit, dia ada tulis baca hak wajibnya at-tahiyatu lillah. Situ. Lepas tu adalah beberapa. Jadi hak kita baca tu hak tu sempurna dah baca. Boleh dah. Hak wajibnya kena jaga 109 huruf sat ni tu. Hak sunat tu kalau salah baca pun tak apalah, moga hak sunat. Tapi biar bagi kena lah, biar bagi kena semua. Tak supaya assalam pada tahiyat tu wajib ada alif lam. Tapi kalau assalam pada beri salam, hak tu wajib kena ada alif lam. Tengoklah dalam kitab hak besar lagi dihurailah. Sini pun dia sebut dah tu 109 huruf kena jaga. Kedua, memelihara tasdid pada Fatihah, iaitu 13 tasdidnya. 13 tasdid. Ni boleh ni comel ni kita ambil buat tanda dah. Sebab dalam kitab lain tu dia tak sebut sebutir macam ni. Ketiga, memeliharakan baris pada tahiyat. Ni. Boleh lihat pada muka surat 20. Tu muka surat 20 tanda. Boleh lihat pada muka surat 20. Tu ni, hak Jawi. Hak Rumi tu tak pastilah muka surat berapa dah tu. Sahabat-sahabat hak guna kitab Rumi tu boleh maklumlah kalau sahabat lain ni muka surat berapa. Hak Jawi tu tanda boleh lihat rujuk pada muka surat 20 akan datang insya-Allah. Maka jika dibaca dengan bacaan wasal. Maksud wasal ni maksudnya kita sambung. Huruf mati kita pergi sambung jadi hidup. Wasal. Wakah ni kita berhenti. Dengan bacaan wasal 78 barisnya. Masya-Allah. Ulama ni weh. Tak retilah kita ni. Yang begitu amatilah. Kita tak cara ni. Begitu dia cara kita tolong cara. Ya ginilah supaya ulama dengan kita ni selaku umat Muhammad SAW ni supaya ayah dengan anak. Ayah dengan anak lagi mana? Ayah. Hak mana pernah jadi ayah, hak pernah jadi mak tahulah. Dia cara ku anak tegak Allah supaya diri dia dah. Not to be result SP. Supaya ayah pula hak perasa bebannya. Nampak. Anak nak kerja, anak nak dipanggil. Tapi supaya dia dah nak kerja, ayah dah, mak dah nak kerja. Supaya ibu bapa dah nak cari pasangan. Ni nak kata apa? Bersungguhnya ibu bapa pada nak jaga ke anak. Jadi kita nak buat perumpamaan nak ayat kata ulama ni dia jaga pokok kita ni, hamba kita semua lah. Orang tak reti, orang jahil pokok kita ni, supaya hamba ni. Dia jaga kita ni supaya kita ni anak dia dah. Supaya kita ni anak dia. Satu besar jasa ahli ulama. Tambah lagi guru-guru kita. Dah. Allah nyatanya soalan tegak. Ada setengah sahabat tu dia tengok ramai mungkin ngaji lepas bab nifah kau. Dia tanya masalah nakok. Adalah beberapa masalah saja sahabat kita tanya tu. Tapi saya jawab 2-3 kali dia kata Ustaz, contoh lagi, contoh. Akhirnya alhamdulillah boleh faham juga. Kenapa? Kerana masalah faham ni kita boleh bui. Allah Taala saja bui. Kita ni usaha saja. Supaya mana Imam Syafi'i dengan anak murid dia tu seorang tu. Yang mana pada anak dia tu erti banyak perkara, mengaji sekali tak faham, lain ngaji faham sekali 40 kali ngaji. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala nak ulang berkali-kali barulah dia boleh faham. Ikhlasnya Imam Syafi'i cari Allah, kita tak boleh kita 45 kali meminta tanya boleh lagi, kalau 40 kali penat juga tanya benda sama. Tu orang paling keikhlasan. Akhir sekali anak murid ni lah yang mana setelah daripada Imam Syafi'i wafat, dia lah duk ajar orang panggil mazhab Imam Syafi'i sana ni. Dia pula lah duk saya beluah ke pula mazhab Imam Syafi'i. Membukukan balik kat kitab Imam Syafi'i, menghuraikan balik.
Itulah alim ulama. Kita ni buat-buat saja kita ni. Tidak alim ulama. Tengok ni. Ketiga, memelihara baris maka jika dibaca dengan bacaan wasal 78 barisnya. Kalau baca dengan tak wasal, kira sendiri pula. Kuranglah pada 78 saat ni tu. Keempat, memelihara kepada segala matnya. Hak panjang kena panjang, hak pendek kena pendek. Kelima, memeliharakan daripada segala idghamnya. Hak kata nak kena idgham, hak kata nak kena tasydid, hak kata nak kena izhar, ke apa nak jaga supaya ilmu tajwid lah. Ya zikir ni tak ada syarat kena tajwid. Cuma atas tengahnya kena tajwid. Maksud katanya atas tengahnya molek kalau kita baca hak, kalau zikir-zikir hak daripada Al-Quran lah. Zikir daripada ayat-ayat Al-Quran. Kalau zikir itu tidak daripada ayat kalau zikir itu tidak daripada tak apa, tak bertajwid. Tapi kalau zikir itu daripada ayat Al-Quran, atas tengahnya ia suruh bertajwid juga. Atas tengah tak bertajwid pun tak apa. Supaya orang duk mengatik itulah, ia dah ambil ayat-ayat Quran duk buat zikir dalam mengatik, tak bertajwid pun dimaafkan. Apa ni? Tak payah bal hak tulah. Bila kita pegang kata pendapat kata kena bertajwid juga, walaupun ayat Quran tu kita niat ke zikir sekali kena tajwid, kena beroyak molek lah. Ni beroyak pun kadang-kadang pun nak balas dah. Supaya hak kita saja betul, hak orang lain salah, hak amoi betul. Tak boleh begitu. Benda-benda ni kita tanya dah guru-guru. Sebab setengah-setengah demo syadid sangat. Bila baca ayat Quran dijadikan zikir kena bertajwid semata-mata. Ya bukan begitu. Apa kalau benda tu ada keluasan perkhilafan ulama, janganlah kita kerah. Walaupun kita ambil pada pendapat salah satunya. Cuma bagi kita hak mana molek? Hak molek merai ke kedua-dua pendapat lah. Iaitu kalau baca Al-Quran hak kita buat zikir, hak moleklah kita bertajwid. Boleh ni. Baik. Bersama di pada tasyahud akhir ni, kenalah. Ni nak kena jaga ke huruf dia, nak kena jaga ke apa dia, idgham dia ke, izhar dia ke. Ni tak boleh buat tahiyat gitu boleh. Kena at-tahiyyatul mubarakatus salawat. Hak tasydid dia kena tasydid. Kena jaga habislah. Moga dia rukun qauli. Supaya takbirlah Allahu akbar. Kena jaga moga dia rukun qauli. Nampak ni. Keenam, ditentukan waw atafnya, ditentukan di sini maksudnya kita nyatakan kalau ada waw, walaupun waw tu waw ataf sahaja, ni seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Waw ataf lah tu. Ni aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi juga. Tu orang panggil waw ataf. Ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tu wa atahlah. Salam ke atas kamu para anbiya, hei nabi, dan rahmat Allah wa barakatuh daripada Allah. Tu kena jaga dia wa atah. Jaga ke wa atahnya pada lafaz wa asyhadu anna. Tu di antara lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendek katanya rukun qauli dalam semaya ni supaya hak kita ada ayat sebab pada ni lah. Jumpa mana-mana alim ulama betul. Ni terutama de alim ulama kita, guru-guru dalam bidang ilmu tajwid. Betul lah. Dia kadang ada setengah demo duk balah ni. Duk balah sama-sama kita ni. Dia orang balah ni kalau benar khilaf, tu alamat orang tak reti. Kalau balah benda hak tak khilaf, maksud kata balah ni dia buat dia tegas. Ni tegas pada benda tidak khilaf, tu tak ada alamat orang cerdik. Tak benda tak ada khilaf. Judi ha memang haram. Dia buat balas ngati, maksudnya dia tegas benda tu ha memang betul. Tapi benda hak tidak ada khilaf,
Kita tak tegah, benda ada khilaf, kita nak hidup sibuk, nak bertegah, nak duduk balas dengan orang. Itu alamat kita kurang gerti lah. Lepas tu kita nak tegur pun kena jagalah air orang, maruah orang. Jangan tegur depan-depan. Tak pandai lah kita tegur orang depan-depan begitu. Tak. Kena-kena kok orang satu lebih tua pada kita, lebih dihormati. Ya kena pandai, kena jagakan air orang. Ya orang ni kadang-kadang dia nak menyapa benda betul tapi jadi tak betul. Dia nak menyampai benda betul tetapi tak betul. Tak betul tu disebab cara penyampaian dia. Bila dia nak menyapa benda betul tetapi dengan cara tak betul, maka orang tak dapat nak menerima apa hak nak disapa. Tetapi kalau kita nak menyampai benda betul dengan cara yang betul, barulah orang dapat menerima cara, orang panggil dapat menerima apa yang kita nak sampaikan. Ni samalah ni. Orang-orang nak seru pada agama kau. Kita nak seru orang pada agama, kau belajarlah hetek. Mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Dua cara tu nak tegur orang saat ni tu, nak ajak orang. Inilah kadang-kadang jadi fitnah, nak bawa orang pada agama. Orang nak bawa tu hak membawa fitnah pada agama. Kalau kena dengan cara orang ikut, tapi tak kena dengan cara orang tak ikut. Jadi siapa hak silap lah ni? Kita tak bawa agama lah. Sebab kita tak ambil cara sepenuhnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita campur dengan hawa nafsu kita ataupun kita campur dengan jahil kita, tak reti kita. Ni. Tu kita hendak mengaji ni kena jaga belaka, jangan jadi gitulah. Ketujuh, dengan mualak akan segala yang dibacanya. Mualak ni berterusan, jangan ada senggan yang lama. Lagu mana senggan lama? Sekira-kira pada uruf, pada kebiasaan orang. Orang kata lama berhenti, tak boleh. Ya jadi kena baca mula daripada awal. Ke-8, tertib pada segala kalimahnya. Asyhadu alla ilaha. Dan kata setengah ulama, tiada wajib tertib pada tahiyat, tetapi jangan mencederakan maknanya. Ni kena tanda molek. Kata setengah ulama, tidak wajib tertib pada baca tahiyat, tetapi jangan mencederakan makna saja. Nata asyhadu alla ilaha illallah dulu pun tak apa. Boleh faham? Tu kata setengah ulama. Jadi kalau ada orang kata tahiyat tak wajib tertib, betul. Tetapi semoleknya kita tertib lah, sebab setengah kata kena tertib juga. Serupa dengan Fatihah. Hak demo ayat tu betul, tapi hak kawal ayat ni hak ni hak terlebih baik. Gitu saja ni. Namun dok bala benda-benda gini. Ya biasa-biasa hak dok berlaku perkelahian ni orang-orang baru belajar. Orang baru belajar. Orang lama dah belajar ni tak bala sangat. Apa? Dia tengok dok bahas benda hak ulama dok bicara dah. Dah bodohnya dok bahas benda ni. Nampak sangat ada benda lagi, info-info maklumat hak pun diketahui. Tak, kalau kita reti tak bahas dah benda ni. Cuma bila orang tanya, kita ayatlah. Kita terai kepada masyarakat. Tengok ni guru kita semua tu Babak Ais panjang hafizallah taala. Gapo? Mereka serang, kita terang. Comel gitu. Demo serang kita kata ni salah, gua tu salah, kita terang. Kita bukan nak balas, kita hanya menerang. Baik, itu hak kita naknya. Itu baru khilafu ummati rahmah, baru jadi rahmat. Ni khilafu ummati jadi balah. Pelik. Jangan mencederakan maknanya. Jika mencederakan maknanya, tiada sah tahiyatnya. Jadi kalau cedera makna, jadi batal lah tahiyatnya. Tu kalau orang pandai Arab agak, dia pandai tak cedera makna, jadi makna tu betul, tak apa, tak tertib pun, atas setengah pendapat. Ke-9, dengan bahasa Arab tak boleh bahasa Melayu. Duk dalam semaya dah ni surah Fatihah. Walaupun kita tak mampu, tak boleh nak tukar kepada bahasa yang lain. Ke-10, bahawa dengarnya akan salah bacaannya itu. Kenapa? Kerana ni rukun qauli. Gitulah. Ke-11, dengan disengajanya akan segala yang dibacanya. Bukan orang panggil tersebut.
Ataupun lah ni dia panggil gapo jenis orang jenis terkejut ni. Orang panggil apa ni? Ni. Hak jenis ya tu. Tak gitu. Dia nak baca itu bacaan yang kita sengaja membacanya. Kedua belah dengan duduk ia membaca dia. Kalau duduk, kalau duduk berdiri, duduk sujud boleh. Situ. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kita cuba perabhasan ni. Dan kedua daripada fardu salat itu membaca selawat. Ini pun rukun qauli. Akan membaca selawat tu akan maf'ul dia akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah syarat baca selawat ni seperti syarat pada membaca tahiyat akhir. Seperti kena jaga ke huruf dia, tasdid dia. Tetapi di dalamnya waw atau tu ya beza. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Tetapi tiada dalamnya waw ataf dan wajib menentukan dengan lafaz salli. Dan lafaz Muhammad tu ya syarat dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tambah Sayyidina. Tak apa. Tak si tambah pun tak apa. Hak mana boleh? Katanya ulama atas dasar kita nak beradab, maka kena dahulukan adab. Tu pok-pok sahabat ia mendahulukan adab daripada arahan Nabi. Nabi suruh gini tapi pok sahabat ketika tetap beradab itu, mereka mendahulukan adab. Bukan durhaka ke Nabi, tidak. Tak. Masa perjanjian Hudaibiyah tu Nabi SAW suruh potong kata Muhammad Rasulullah tu. Nabi suruh potong, si Ali tak sinak potong. Sehingga Nabi sendiri potong mana kalimah Muhammad Rasulullah SAW ni. Potong sebab pok kafir tak sinak terima Muhammad ni Rasulullah. Tu. Adab ni didahulukan daripada perintah. Tapi tak sinak balah lah situ. Dah demo tak Sayyidina kat tak payah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ada? Kita kalau dengan orang ramai-ramai ni pun nampak ni. Saing kita pakat datuk tak panggil nama dia. Tak panggil datuk. Panggil datuk Seri. Panggil tuan. Orang biasa-biasa tengok orang-orang hok jenis hormat ke orang lah. Tuan, puan. Tak. Tak ada gelar datuk. Tuan, puan, encik. Gitu. Ni orang biasa kita hormat. Kafir pun kita panggil tuan, puan juga. Kata Nabi, tuan tak boleh. Bid'ah tuan. Neraka siapa sebut nama tuan pada Nabi ni. Sebab Sayyidina ni tuan kami, penghulu kami. Ya kafir tuan, tak apa. Bid'ah. Tak ada tegah syarak. Nak tanya juga kata mana hak tegah syarak kata tak boleh panggil tuan ke Nabi ni. Tak boleh panggil Sayyidina ke Nabi ni pada tahiyat. Wak marinah kata. Apa ni? Allah. Begitu monyo gelak hati. Tapi itulah kita nak ayat kata dah demo tak si nak baca gak biar, tapi jangan menyalahkan orang nak baca. Muka bagi khilaf. Kita tak salah ke demo. Muka memang dalam hadis pun memang begitu. Dengan tak ada Sayyidina. Tapi ulama ambil pada riwayat yang lain. Ana sayyidu waladi Adam. Pangkat Nabi sebut situ. Adanya ditambah Sayyidina. Tak saya tambah. Tak apa. Tak payah nak palah. Maka tiada sah ditukarkan dengan lafaz salam atau rahmat. Salam ala Nabi tak boleh. Rahimah alam Muhammad tak boleh. Dan pada Muhammad ditukar dengan Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Taha tak boleh. Walaupun nama Nabi atau barang sebagainya. Dan ke-19 daripada fardu sembahyang itu memberi salam. Yang pertama, maka adalah segala syarat seperti syarat pada tahiyat jua. Samalah, iaitu kena tertibnya, jaga ke huruf dia. Tetapi tiada disyaratkan baginya tertib dan tiada idgham. Tertib tak ada ni. Salam assalamualaikum. Tiada juga idgham dan tiada dua dan tiada wawul ataf dalamnya. Dan ke-20 daripada fardu sembahyang itu tertib
iaitu apa tertib mengerjakan segala pekerjaan rukun sembahyang itu dengan berturut-turut. Ni tertib. Kena qiyam dulu baru rokok. Seperti peraturan yang telah tersebut itu. Maka jikalau ditinggalkan seorang tertib dengan disengajanya, lagi diketahuinya, umpamanya lagu mana? Didahulukannya sujud daripada rokoknya. Itu tak ada tertib. Atau barang sebagainya. Jawabnya, maka batallah sembahyangnya. Walal musannif hati lagi. Dan ke-21. Mana ke-21-nya? Daripada fardu sembahyang itu muallak di dalam sembahyang. Ni muallak ni jarang nak ada dalam kitab lain hok kira dengan muallak ni. Jadi hok ni dah satu lagi hok ditambah ke pada qiraat hok tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Disebutkan muallak di dalam sembahyang, sama ada fardu ataupun sembahyang sunat. Kena muallak. Maka erti muallak itu ketiadaan memanjangkan akhir rukun yang pendek. Itu kata muallak. Muallak ni lagu mana? Iaitu kita tak memanjangkan pada rukun yang pendek. Itu dia kira suku gitu. Atau ketiadaan panjang perceraian daripada salamnya. Atau ketiadaan panjang penceraiannya daripada salamnya pada seorang yang lupa akan sesuatu rukun di dalam sembahyang. Maksudnya bila dia terlupa satu rukun dalam sembahyang, maka bila dia beri salam wajib dia tambah dengan bersegera. Itu maksud kata muallak. Jadi di sini tak adalah di kitab lain itu dikiranya 21. Maka di sini kita tahulah bagaimana musannif kita rahimahullah taala menambah ke kiraan pada rukun, cara kiraan saja, bendanya sama saja, wallahu a'lam. Jadi tak ada soalan di ini. Jadi kalau tak ada, saya ambil telefon saat ni ingat ada soalan. Tengok macam tak ada soalan, jadi insya-Allah kita tutup sajalah pertemuan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu pula pada esok. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'na bil lam tana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.